Tingkatan 3 Hidupan liar di Malaysia. Hidupan liar di Malaysia ni yang terdapat di negara kita merupakan khazanah alam yang harus dijaga dengan sebaiknya. Okey, hidupan liar ialah spesies haiwan liar ataupun burung liar, sama ada yang dilindungi sepenuhnya atau yang dilindungi. Jadi ia terbahagi dua, sama ada vertebrata atau invertebrata. Apa maksud vertebrata? Vertebrata tu kumpulan haiwan yang bertulang belakang. Manakala invertebrata ialah haiwan yang tidak bertulang belakang. Okey. Jadi di skrin awak dapat lihat contoh-contoh hidupan liar yang terdapat di Malaysia. Yang ini ialah harimau Melaya. Populasi dia kira-kira dalam 300 ekor ada di Malaysia. Yang mana harimau ini habitatnya ialah di kawasan tanah pamah, dalam hutan paya gambut ataupun dalam hutan gunung ataupun juga dalam belukar yang kecil. Okey. Ini haiwan karnivor. Yang ini ialah penyu. Penyu populasi tiada data. Setakat ini tiada data ditemui berapa populasi dia. Jadi habitat dia di pantai terbuka, di pantai berpasir dan di pulau-pulau. Contohnya di perairan Terengganu, Rantau Abang yang paling terkenal. Di Melaka pun ada, Johor, Sabah dan Sarawak. Dia ni haiwan omnivore. Omnivore ni ialah haiwan yang makan daging dan tumbuh-tumbuhan. Kalau karnivor tadi ialah haiwan yang memakan daging. Bawah ni ialah gambar gajah. Ini ialah gajah pygmy. Populasi dia dalam 1,500 ekor. Habitat dia di tanah rendah dan di lembah-lembah. Contohnya dalam hutan. Hutan di Kinabatangan, banyak di Sabah. Okey. Gajah ni haiwan herbivore. Herbivore ini apa? Haiwan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Dan ini ialah gambar orang utan. Orang utan ini populasi paling banyak, 12,300 ekor. Sebab kita ada pusat pemeliharaan orang utan. Di Sanctuary Taman Negara ada, di Sepiluk ada, Taman Negara Batang Ai. Okey, pemakanan dia juga omnivore. Okey, seterusnya kita tengok apa kepentingan hidupan liar. Apakah kepentingan hidupan liar tadi di negara kita? Yang pertamanya sebagai untuk menyeimbangkan ekosistem. Untuk menyeimbangkan ekosistem, kalau kita tengok ini ialah rajah aras trofik. Rajah aras trofik dari bawah aliran tenaga hingga ke atas. Yang paling bawah ni ialah pengeluar. Pengeluar ni organisma yang boleh menghasilkan makanan sendiri, kemudian diikuti pula oleh pengguna primer. Ini ialah pengguna primer, iaitu haiwan omnivore dan herbivore yang memakan organisma ini. Naik lagi, ini pengguna sekunder pula. Pengguna sekunder ini ialah haiwan omnivore dan carnivore yang memakan haiwan primer pula. Dan paling atas ialah pengguna tertier, iaitu haiwan karnivor sekunder yang memakan pengguna sekunder. Jadi gangguan kepada mana-mana organisma dalam aras trofik ini akan mengubah aliran tenaga. Ini akan menjejaskan keseimbangan ekosistem. Okey, kepentingan yang kedua ialah sebagai untuk ekopelancongan. Ekopelancongan ni maksudnya ialah pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam sekitar. Jadi kita akan berpeluang untuk melihat dan berinteraksi dengan hidupan liar apabila kita membuat ekopelancongan itu tadi. Ini contoh taman negara. Semuanya taman negara lah. Ini meronda dengan bot melihat keindahan alam sekitar. Ini juga keindahan alam sekitar, ekopelancongan. Okey, seterusnya pendidikan.
pendidikan ini kalau kita lihat di sini seperti menubuh pusat pemeliharaan, pusat pemeliharaan dan pembiakbakaan spesies yang terancam lah. Contoh gajah ni. Ini contoh ada, saya bagi contoh harimau, badak. Kan ini veterina ni, veterina yang memberi rawatan kepada gajah. Ini contoh kumpulan penyelidik sedang menjalankan penyelidikan di lapangan. Okey. Jadi apakah kegiatan manusia yang boleh mengancam hidupan liar? Okey, yang pertamanya ialah aktiviti pembalakan. Aktiviti pembalakan ini akan menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna. Maka permukaan tanah akan terdedah kepada ejen-ejen hakisan. Jadi banyak kerosakan. Okey, yang kedua aktiviti pengkuarian, kuari. Aktiviti letupan bongkah batu lah maksudnya di kawasan kuari ini boleh menyebabkan kemusnahan habitat hidupan liar juga. Bunyi bising di kawasan itu boleh mengganggu ketenteraman hidupan liar. Pencemaran berlaku. Air di kawasan itu akan menjadi kotor apabila dimasuki debu. Ini memberi kesan pada hidupan liar. Okey, yang ketiga, pembinaan empangan pun sama juga keadaannya. Yang mana habitat flora dan fauna tadi akan musnah. Haiwan akan ada yang mati, ada yang terperangkap, ada yang terpaksa berpindah. Maka mereka berpindah daripada habitat menyebabkan kepupusan lah. Okey, yang ini pertanian. Pertanian ini kawasan hutan akan diteroka dan digantikan dengan tanaman seperti getah dan kelapa sawit akan menyebabkan lanskap asal berubah, rantai makanan ekosistem terganggu. Okey. Yang kelima, pengangkutan dan perhubungan. Contohnya ini proses membuat lebuh raya atau jalan raya menyebabkan habitat tadi terganggu juga. Okey, jadi apakah usaha pemeliharaan dan pemuliharaan yang telah dibuat bagi menjaga hidupan liar di negara kita? Yang pertama, kita buat undang-undang lah. Undang-undang ni contoh undang-undang Akta Kualiti Alam Sekitar yang mana mereka mewartakan kawasan yang kaya dengan sumber sebagai kawasan pemeliharaan. Seperti taman negara, taman laut dan hukuman akan dikenakan seandainya ada pesalah yang cuba menceroboh. Yang kedua, kempen kesedaran. Kempen kesedaran ini ialah tujuannya untuk memberi penerangan dan pemahaman kepada masyarakat tentang sesuatu isu yang berkaitan dengan pentingnya menjaga hidupan liar itu. Contohnya kempen Save the Day yang sentiasa dianjurkan oleh WWF. Kempen We Hak Tapir untuk menjaga haiwan tapir ini. Kempen kurangkan penggunaan beg plastik. Sebab bila ia terlekat di mulut haiwan menyebabkan haiwan itu mati sebab tidak boleh makan. Yang ketiga, pusat konservasi dan taman negara. Pusat konservasi dan taman negara. Okey, jadi kita tubuhkan pusat konservasi dan taman negara. Pusat konservasi dan taman negara ini adalah antara usaha yang dilakukan untuk melestarikan alam sekitar. Tujuannya untuk penyelidikan, pendidikan, rekreasi dan ekologi lah. Jadi terdapat banyak pusat konservasi dan taman negara di negara kita. Contohnya di Kedah, di Tungtung, Bukit Pinang, di Sungkai, Perak, pusat konservasi Kuala Gandah, di Pahang untuk gajah. Taman negara banyak juga. Taman Negara Pahang, Taman Negara Endau Rompin, Johor dan banyak lagi ya. Okey, ada kalau nak tengok taburan dia boleh buka buku teks muka surat 88 dan 89. Yang keempat, penyelidikan dan pembangunan. Okey, ini nak beri kesedaran kepada masyarakat dan supaya mengekalkan hidupan liar dan habitatnya supaya khazanah alam kita dapat dipelihara. Penyelidikan tentang hidupan liar lah
kita akan kenal pasti, kaji macam mana ia membiak. Okey. Yang kelima, penilaian impak alam sekitar. Iaitu apa maksudnya? Maksudnya ialah kajian untuk mengenal pasti, meramal, menilai dan memberitahu maklumat tentang kesan alam sekitar akibat daripada sesuatu projek pembangunan bagi mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Yang keenam, pendidikan alam sekitar seperti yang saya bagi tahu tadi. Dan yang ketujuh, pewartaan hutan simpan. Jadi hutan simpan ini tidak boleh ditebang kerana dilindungi oleh undang-undang di bawah Akta Perhutanan Negara 1984. Sekiranya hutan simpan diterokai, maka menyebabkan habitat hidupan liar tadi musnah. Okey, sekian sahaja untuk tajuk ini.